Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man tabi'ahu wa wala. Kesempatan pada kali ini akan kita manfaatkan untuk melihat puasa sebagai ibadah yang mampu mengukuh nilai-nilai keinsanan. Seringkali ibadah puasa dikaitkan dengan anjuran supaya kita bersederhana dalam kehidupan, terutama sekali dalam soal makan minum dan juga dalam urusan-urusan kehidupan yang lain, soal pakaian, tempat tinggal, kenderaan dan sebagainya. Tetapi kalau kita perhatikan bahawa ibadah puasa ini tidak sekadar menganjurkan kita supaya bersederhana dalam kehidupan, tetapi mendidik kita supaya menyedari bahawa makan dan minum ini bukanlah perkara yang utama dalam kehidupan. Bukanlah sesuatu yang menjadi prioriti dalam kehidupan. Makanan hanyalah keperluan untuk membolehkan kita hidup, mempunyai tenaga, dan dengan itu kita boleh melaksanakan tanggungjawab yang lain yang jauh lebih penting dan lebih utama. Kita mengetahui bahawa sebagai manusia kita mempunyai peranan, tugas dan tanggungjawab yang berbagai-bagai terhadap Allah SWT, dan juga kita juga bertanggungjawab untuk melaksanakan berbagai-bagai tugas untuk kepentingan dan kebaikan manusia yang lain. Jadi seharusnya kita sadar puasa mengingatkan kita bahawa makan dan minum it's no big deal, bukanlah perkara yang utama dan terpenting dalam kehidupan. Bahkan pada waktu-waktu yang tertentu, pada masa-masa yang tertentu, kita perlu mengorbankan makan dan minum demi kepentingan melaksanakan tugas dan peranan yang lain. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, hadis Hasan Sahih, riwayat Ibnu Majah, berbunyi, bihasbi ibni Adam ukulatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam itu, bihasbi ibni Adam ukulatun, beberapa suapan makanan, yuqimna sulbahu, yang boleh menegakkan tulang punggungnya, yang membolehkannya tegak, berdiri, bergerak, melaksanakan peranan dan tugas-tugasnya. Jadi artinya kita hanya perlukan makanan-makanan yang secukupnya bagi membolehkan kita melaksanakan tugas dan peranan sebagai manusia, kehidupan kita sebagai individu dan tanggungjawab kita terhadap keluarga dan juga tanggungjawab kita terhadap masyarakat. Jadi tidak seharusnya kita mengambil makanan secara berlebihan sehingga mengakibatkan berbagai kesan-kesan buruk pada kehidupan kita dan kesihatan kita dan menjejaskan tanggungjawab yang seharusnya kita laksanakan. Rasulullah SAW juga bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batan. Tidak ada bekas yang diisi oleh manusia, oleh anak Adam, lebih buruk dari perutnya. Perut ini adalah bekas menampung sesuatu atau kontainer. Jadi tidak ada bekas yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam daripada perut. Jadi bermakna bahawa manusia biasa terdorong untuk berbuat sesuatu yang melampaui batas, mengisi perutnya dengan makanan-makanan yang berlebihan sehingga meninggalkan kesan buruk pada kesihatannya dan juga menjejaskan tanggungjawab dan peranannya. Aisyah ada menyebut bahawa awwala bala'in haddasa fi hadhil ummah ba'da qada'i nabiyha sallallahu alaihi wasallam asy-syab'u. Antara bala yang awal menimpa umat ini menurut kata-kata Aisyah, bala yang awwala bala'in haddasa fi hadhil ummah ialah asy-syab'u, yakni kekenyangan.
Fa innal qauma lamma syaba'at butunahum. Apabila mereka mengisi perut mereka dengan makanan, apabila perut mereka penuh dengan makanan, saminat abdanuhum, gemuklah tubuh badan mereka. Fatasa'abat qulubuhum, maka lemahlah hati mereka. Wajamahat syahwatuhum, maka merajalelalah syahwatnya. Walaupun kata-kata ini daripada Aisyah alaihissalam, namun ada kebenaran dalam kata-kata tersebut. Beliau melihat bahawa bencana dan musibah pertama yang menimpa umat ini adalah kekenyangan, penyakit kekenyangan. Sehingga apabila perut kenyang, badan menjadi gemuk, saminat abdanuhum, maka lemahlah hatinya dan merajalelalah syahwatnya. Jadi dengan ini kita memahami bahawa makanan dan minuman ini perlu diambil sekadar yang diperlukan untuk membolehkan kita melanjutkan kehidupan, sehingga kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita yang lain yang dituntut oleh agama, yang dituntut, yang diperintahkan oleh Allah SWT. Biasanya puasa dianggap sebagai amal, perbuatan yang banyak dan boleh membantu seseorang mengekalkan kesihatannya. Dalam konteks barat misalnya, puasa disebut memberi kesan-kesan baik pada kehidupan seseorang kerana dengan puasa dapat mengawal kadar gula dalam darah, dapat melawan keradangan atau inflammation, menurunkan kolesterol, tingkat kolesterol dan sebagainya. Dan selebihnya mereka menegaskan bahawa puasa akan menjadi brain booster yang boleh merangsang pemikiran untuk berfikir dengan lebih baik. Dan puasa dapat menghalang daripada neurodegenerative disorder ataupun penyakit yang berkaitan dengan lemahnya daya fikir. Tetapi dalam konteks kita melihat bahawa puasa dapat menyuburkan roh dan jiwa dan menumbuhkan rasa kemanusiaan yang lebih tinggi dalam diri manusia. Menahan lapar dan dahaga melalui ibadah puasa dapat mendidik manusia dengan jiwa berkasih sayang atau jiwa marhamah. Jiwa yang mudah bersimpati dengan golongan yang kurang bernasib baik. Khususnya mereka yang susah, fakir, miskin, yang menderita kerana ketiadaan makanan. Rasa simpati dan perasaan kasih sayang ini akan mendorong mereka untuk tampil membantu menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dalam konteks dunia hari ini, jumlah mereka yang menderita kerana ketiadaan makanan telah bertambah berlipat kali ganda akibat konflik dan juga peperangan. Sedikit derita yang dirasai kerana berpuasa atau susahan dan kepayahan dahaga dan lapar yang kita rasai semasa mengerjakan ibadah puasa akan menumbuhkan rasa simpati dan keinginan untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik seperti ini. Mereka yang hidup bermewah-mewahan, yang berada di tengah-tengah makanan yang melimpah ruah,
tidak akan dapat memahami kesusahan, kepayahan dan penderitaan mereka yang ditimpa musibah kerana peperangan, konflik dan sebagainya. Diriwayatkan bahawa Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk berlapar dengan hanya mengambil makanan yang sedikit, dan dia ditanya, "Ataju'u wa bi yadika khazainul ard?" Ditanya pada Nabi Yusuf, kamu berlapar, memilih untuk berlapar, makan dengan makanan yang amat sedikit. Ataju'u wa bi yadika khazainul ard, sedangkan kamu adalah orang yang menguasai khazanah kekayaan bumi. Dan dia menjawab, in akhafu in syabi'tu an ansal ja'i'. Aku takut kalau aku kenyang, aku akan lupa mereka yang lapar. Jadi puasa mendidik kita supaya mengambil makanan dalam jumlah yang terbatas supaya kita dapat turut merasai kesusahan dan kepayahan mereka yang tidak mempunyai makan. Mereka yang kenyang, seperti yang disebut oleh Nabi Yusuf alaihissalam, aku bimbang kalau aku kekenyangan, maka aku akan lupa orang-orang yang lapar. Jadi eloklah kita mengambil kesempatan ini untuk menilai bagaimana kita menghadapi Ramadan kali ini. Apakah dengan bermewah-mewahan dengan makanan yang berbagai-bagai, berlebih-lebihan, seperti yang berlaku, yang kita saksikan pada masa-masa yang lalu. Segala jenis makanan yang tidak pernah kita jamah sebelumnya, semuanya terbentang di hadapan kita, dan ini mendorong kita untuk mendorong nafsu makan, untuk mengambil sebanyak-banyaknya makanan. Dan dengan itu kita semakin lama semakin mati hati kita, tidak sadar akan kesusahan dan kepayahan yang ditempuh oleh orang yang lain. Mudah-mudahan Ramadan kali ini banyak mendidik kita bagi meningkatkan nilai-nilai keinsanan dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.